Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan pengenalan kepada inner speech. Inner speech merujuk kepada dialog senyap yang dilakukan terhadap diri sendiri. Ianya melibatkan phonological loop dalam memori jangka masa pendek dan melibatkan fungsi kognitif yang lebih kompleks. Ucapan ini dapat membantu seseorang dalam penyelesaian masalah, perancangan masalah, motivasi diri serta latihan kepada interaksi sosial. Antara fungsi utama inner speech ialah mengawal tindakan sebagai persiapan sosial dan membantu perkembangan kognitif dan reflektif. Jadi, daripada definisi dan fungsi utama sebentar tadi, saya ada menyebut perkataan kognitif. Jadi, apa itu kognitif? Kognitif merujuk kepada proses mental yang terlibat dalam memahami, memproses dan menyimpan maklumat. Proses kognitif ini dapat membantu seseorang dalam memahami dunia sekeliling, membuat penilaian dan seterusnya mengambil tindakan berdasarkan maklumat yang diperoleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak kongsi satu topik yang menarik, iaitu apakah itu inner speech. Jadi, inner speech ni adalah dialog dalam diri kita. Ibaratnya macam kita bercakap dengan diri sendiri dalam kepala. Ia terjadi apabila kita fikirkan sesuatu, buat refleksi atau merancang. Senang cerita, ia adalah suara dalam kepala yang selalu kita dengar bila kita fahami atau selesaikan masalah. Ada beberapa contoh bagaimana inner speech boleh membantu kita. Yang pertama ialah berfikir secara mendalam. Kadang-kadang kita akan ulang-ulang sesuatu dalam minda, cuba fahami dengan lebih mendalam. Contohnya, bila kita cuba faham topik pembelajaran yang susah. Yang kedua ialah refleksi diri. Inner speech juga berguna untuk kita semak balik apa yang kita dah buat, apa yang boleh diperbaiki atau kenapa kita rasa macam tu dalam situasi tertentu. Yang ketiga ialah latihan perbualan. Pernah tak sebelum ni kita bercakap depan orang, kita siap-siap latihan dulu dalam minda kita? Inner speech lah yang kita guna untuk latih diri supaya lebih berkeyakinan. Sekarang saya nak memperkenalkan seorang ahli psikologi bernama Alan Morin. Beliau banyak mengkaji tentang kesedaran diri dan peranan inner speech dalam membantu kita memahami diri sendiri. Antara konsep utama oleh Alan Morin ialah yang pertama, pengaturan diri ataupun self-regulation. Inner speech ni bukan sekadar cakap-cakap dalam kepala je. Ia juga boleh bantu kita kawal tingkah laku. Contohnya, bila kita rasa nak buat sesuatu yang mungkin impulsif, inner speech boleh jadi suara yang ingatkan kita supaya bertenang. Dengan inner speech, kita boleh buat perancangan yang lebih baik dan kekalkan motivasi diri. Yang kedua, refleksi diri. Menurut Morin, inner speech ialah alat kesedaran diri. Ia bantu kita renung balik tindakan, perasaan dan pemikiran sendiri. Dengan cara ini, kita boleh kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri dan baiki apa yang perlu. Seterusnya saya akan menerangkan tentang cara inner speech berkembang. Pertama sekali adalah melalui teori Vygotsky. Teori Vygotsky diperkenalkan oleh Lev Vygotsky. Teori ini juga dikenali sebagai teori pembelajaran konstruktivism. Teori Vygotsky menggalakkan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif antara kanak-kanak dan guru atau rakan sebaya. Vygotsky menekankan kepentingan bahasa dalam perkembangan kognitif. Hal ini kerana bahasa merupakan alat pengantara yang penting bagi menyokong perkembangan kognitif kanak-kanak. Seterusnya adalah melalui interaksi sosial. Secara ringkas, interaksi sosial merangkumi tindakan sosial yang dilakukan orang terhadap satu sama lain. Perbualan antara satu sama lain dapat membentuk proses pemikiran kita. Melalui interaksi dengan orang lain seperti orang dewasa atau rakan sebaya, kita dapat belajar dan mengadaptasi kemampuan berfikir. Perkara ini akan membantu untuk memahami cara berfikir, berbicara dan juga bertindak. Kepentingan inner speech. Yang pertama, kesedaran diri dan refleksi diri. Inner speech membantu kita memproses pemikiran, emosi dan tindakan dalaman dengan lebih aktif.
Ini membolehkan kita memahami diri sendiri dengan lebih mendalam, termasuk dalam aspek penilaian diri dan pembentukan konsep diri. Yang kedua, mengawal emosi dan harga diri. Ucapan kepada diri sendiri membantu kita mengawal emosi dengan lebih baik. Ini penting untuk mengekalkan harga diri yang lebih positif dan memberi keyakinan dalam mengatasi pelbagai situasi. Yang ketiga, mengawal diri dan menetapkan matlamat. Dengan bercakap dengan diri sendiri secara senyap, kita dapat mengawal dorongan emosi dan membuat keputusan yang lebih baik. Inner speech juga membantu kita menetapkan matlamat, merancang langkah dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Theoretical consideration berdasarkan Alan Morin mengkaji hubungan antara kesedaran diri dan bahasa. Daripada perbincangan soalan-soalan Chesland 1983 mengenai peranan bahasa dalam refleksi diri, pertuturan dalaman ataupun inner speech membantu kesedaran diri dengan yang pertama, membincangkan peranan mekanisme sosial dan inner speech dalam refleksi diri dan pengetahuan diri. Interaksi dengan orang lain mendorong kepada refleksi diri dengan mencerminkan perspektif orang lain. Membayangkan reaksi orang lain membantu dalam penilaian diri secara kritikal. Inner speech menggalakkan pertukaran sosial dan memudahkan refleksi diri dalam isolasi. Konsep penilaian yang dipandukan oleh Conley menunjukkan bahawa maklum balas orang lain membentuk konsep diri. Selari juga dengan model dialog dalaman Vygotsky untuk memahami diri dan orang lain. Teori yang kedua, inner speech membantu menyelesaikan masalah dengan menyusun fikiran dan tindakan. Academic Literature, Kendall et al. 1981 mengenal pasti 4 kategori inner speech dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, menentukan masalah dengan jelas. Kedua, merancang pendekatan. Ketiga, kekalkan fokus. Dan keempat, menilaikan kemajuan melalui dorongan atau penyesuaian. Refleksi diri mencerminkan proses penyelesaian masalah, menangani soalan tentang identiti dan tindakan. Teori yang ketiga, inner speech mencipta jarak psikologi membolehkan pemerhatian diri yang objektif. Dalam menterjemahkan perasaan ke dalam kata-kata membentukkan penjelasan, memisahkan diri daripada presentasi verbal. Contohnya, penggunaan kata ganti yang membezakan seperti anda berbanding saya yang meningkatkan kesan pemisahan. Academic Literature Frost et al. 2014 mendapati bahawa merujuk pada diri sendiri dalam bentuk tiga meningkatkan pemisahan diri, membantu dalam pengambilan perspektif. Teori yang keempat, pelabelan verbal meningkatkan refleksi diri dengan menyediakan kosakata yang lebih kaya untuk emosi dan pengalaman. Memperincikan perasaan, contohnya kecewa berbandingkan sedih, menawarkan pandangan yang lebih mendalam tentang keadaan emosi. Penyelidikan oleh Lindquist et al. Menunjukkan bahawa bahasa meningkatkan kesedaran dan memaklumkan perspektif diri. Pengucapan secara verbal tentang kepercayaan dan sikap adalah penting untuk mengenali sepenuhnya. Walaupun teori persepsi diri mencanangkan sikap, boleh disimpulkan daripada tindakan pertuturan dalaman dan pelabelan adalah penting untuk kesedaran diri dan memahami diri yang lebih mendalam. Kesimpulannya, pertuturan dalaman adalah komponen penting dalam memahami dan mengembangkan kesedaran diri. Ia bukan sahaja membantu refleksi diri tetapi juga mempengaruhi proses lain seperti pengawalan diri, penilaian diri dan pembentukan konsep diri. Pertuturan diibaratkan seperti lampu suluh yang membantu menerangi pemahaman diri. Dengan adanya pertuturan dalaman, seseorang dapat menilai dan memahami diri mereka dengan lebih mendalam dan tepat. Ketiadaan atau kekurangan pertuturan dalaman seperti yang mungkin berlaku dalam keadaan tertentu boleh menjejaskan kemampuan refleksi diri dan pemahaman diri yang mendalam.